أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, seterusnya majelis akan berlangsung dengan acara Forum Rakyat. Dengan tidak melengah-lengahkan masa lagi, saya akan menjemput ahli panel pada hari ini yang terdiri dari Yang Mulia Tengku Arifin bin Tengku Cik, Ketua Panitia Penaja Radio Televisyen dan Siaran Radio Bahasa Melayu. Kedua, yang berbahagia Ustaz Muhammad Saleh Wading, Timbalan dan Di-Pertua Majlis Agama Islam Wilayah Jala, pakar penerbit dan juruhebah Radio Bahasa Melayu. Ketiga, yang berbahagia Ustaz Hamidin Sanawi dari Universiti Islam Jala, pakar rujuk Bahasa Melayu. Yang keempat ialah yang berbahagia Encik Sampan Musodi, penerang Wilayah Jala. Dan saya jemputkan juga Ustaz Suhaimi Ismail dari Kolej Teknik Jala sebagai pengacara majlis. Dipersilakan. Terima kasih, dan sekali lagi diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan penuh hormat saya ucapkan selamat petang kepada saudara dan saudari, tuan-puan. Petang hari ini majlis forum ini adalah cukup bermakna oleh kerana kita nak buat pungut tes suara dan juga akan dengar pandangan macam mana kita nak bentuk nak design radio dan televisyen yang kita akan keudarakan. Walaupun sekarang ni radio kita sudah keluar dah 24 jam, TV kita juga keluar dalam tempoh sekadar setengah jam sebagai percobaan. Dan kita akan meneruskan gerak langkah ni mengikut kehendak masyarakat setempat. เราต้องการออกแบบเราต้องการเป็นแบบเราต้องการสะท้อนให้เห็นว่านี่คือรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยประชาชนจริงๆ Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Untuk nak merekahkan masa, saya nak ucap sikit sebanyak hal-hal tujuan kita, macam mana kita mengadakan TV dengan bahasa Melayu dan radio dengan bahasa Melayu. Saya minta nak beritahu kata tujuan kita ialah pertamanya yang hak kita bagi tahu kepada saudara pendengar di sini, penonton di sini, ialah kita nak ada kerjasama antara rakyat dengan kerajaan dan antara kerajaan dengan rakyat dan rakyat sama rakyat. Bila kita ada radio ini dan TV ini menjadi satu alat buat sepahaman antara kita dengan lain. Yang keduanya, untuk kita nak ada rakyat-rakyat kita sendiri uruskan, jadi pengurus sendiri. Kita mau nak tengok gapo, kita mau nak buat gapo, kita nak hasil gapo daripada rasanya kita, ialah kita kena buat sendiri, ialah panggil TV dan mes untuk rakyat, daripada rakyat. Ini satu sistem demokrasinya buat daripada rakyat. Yang ketiganya, jadi satu alat yang jadi alat tengah untuk kita ada bicara antaranya. Kita dengan siapa-siapa pun, dia kata dengan orang bangsa lain, dengan sama bahasa kita ada tempat mesyuarat, tempat bicaranya. Dan yang keempatnya, radio dan TV kita adanya supaya kita nak faham kepada orang bangsa lain, kata dalam negeri Thai kita ni bukan saja orang bangsa Thai saja. Dalam negara Thai ini ada berbagai-bagai bangsa. Seperti Dr. Surin Piswan dia kata tadi, satu ayat kata Tuhan menjadi manusia daripada berbagai bangsa, berbagai suku,
dan menjadi manusia itu daripada perempuan satu perempuan dan lelaki, dan orang manusia yang lebih bahagia dari sisi Allah ialah orang bertakwa. Yang tadi sudah kata. Akhirnya kita ada tempat untuk bicara, pusat mencekap untuk cari jalan perdamaian. Saya tunjuk di backtop saja ini ialah dengan bahasa Inggeris, ialah tak apalah. Apa yang kita nak isi dari ruangan kita, apa yang kita nak isi dalam radio kita dan TV kita. Hak yang pentingnya kita nak isi hak-hak agama. Yang hak merah di atas tu, hak agama dan sejarah. Kita betul ada isi dalam itu kita, dalam media kita. Yang keduanya hak politik dan pentadbiran, kena isi dalam atur syara kita. Yang ketiganya hak education atau pendidikan, sains dan teknologi. Sebabnya tak kata dengar dari sini kata kita kena meningkat akad taraf sekolah-sekolah Islam kita, sekolah-sekolah pondok kita, dapat boleh hubung dengan luar negara, khususnya dalam negara ASEAN. Hak education atau hak pendidikan ni lebih penting untuk rakyat kita, dan kita nak gunakan media kita atau radio dan televisyen kita menjadi tepat tengah, meningkatkan pembaruan, nak jadi buat kemajuan untuk masyarakat kita. Dan yang keempat ialah segi ekonomi. Macam mana kita nak meluahkan ekonomi kita, meninggikan ekonomi kita. Seperti Dr. Surin dia kata, orang Thailand ni dapat hasil kerja sebulan tak lebih dapat RM1,500. Kita banding orang Malaysia sampai 70-90 ribu sebulan hasil dapat gaji. Tapi orang Thai kita 4,500 ni ekonomi kita bawah, rendah sangat. Yang keempat, yang kelima ialah hak kesihatan. Hal ni yang penting untuk orang kita. Kita nak macam mana kita nak wish orang kita ada tubuh badan yang sihat. Kesihatan dan orang panggil berita, pemberita. Tiap-tiap hari kita dengar berita antara kerajaan dengan parti politik, berita antara kita, negeri luar, negeri jiran, macam mana kita kena adakan berita pemberita untuk siarkan dalam TV dan televisyen kita atau radio kita. Jadi 7 perkara inilah saya nak isi dalam radio dan TV kita, supaya kita nak boleh nak siarkan pada rakyat kita 3 wilayah, dan bukan saja 3 wilayah. Sedap dengar, kita nak siarkan orang hak dah dapat tengok penonton di kawasan Asia Tenggara kita ni. Pertama, dalam masa 3 tahun ni, orang hak jadi audien atau orang penengok penonton kita dalam 3 kaum. Satunya dalam 3-4 wilayah ini. Yang kedua, orang Thai Muslim dalam negara Thai. Dan yang ketiganya, akan datang kita kena buat radio TV kita ni untuk penonton all Muslim in the world. Macam mana kita nak all Muslim in the world boleh dapat berita pada kita, boleh tahu berita. Kadang-kadang bukan saja kita nak guna bahasa Melayu saja, kita nak guna bahasa Inggeris, kita nak guna bahasa Arab. Sebabnya saya yakin kata orang tempat kita, banyak pelajar-pelajar kita yang ada kemampuan mengguna bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Sekadar yang dulu kita pergi kepada seterusnya kita beredagi kepada Saudara Sampan Musadi selaku pakar dari segi siaran radio dan sistem penyiaran. Dipersilakan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara-saudari yang dihormati, yang di dalam mesyuarat Universiti Raja Pahat di sini, dan juga sidang peringah dan juga sila penonton di rumah. Alhamdulillah, yang mana kita duk tunggu lama-lama mari dah
tentang untuk nak ada radio dan juga television dengan bahasa Melayu hak kita saat itu, insya-Allah pada masa sekarang lah ni kita boleh dah. Tetapi mengikut bagaimana ketua ataupun peraturan kita Tukku bagi beritahu tadi, apabila kita ada dah saat itu jawatan kuasa kemakan kita ni yang terdiri daripada pihak rakyat semuanya, dan juga saya saat itu masuk sebagai usaha pihak rakyat saat itu kena katanya kena duduk di dalam kerja sore, walaupun saya duduk bahagia kerajaan, tetapi oleh kerana duduk dalam bidang media ni, tak kira TV, tak kira radio, dengan lama masa dalam kawasan tempat teh kita di sini, dan juga tambah lagi jadi anak tepat teh, boleh untuk nak pikul masalah ni kerjasama dengan pihak masyarakat tempat teh kita di sini boleh, insya-Allah. Lalu tu saya sanggup untuk mari ambil kerjasama di dalam projek ini. Jadi mengikut bagaimana kita boleh dah saat itu, jadi mengikut pandangan saya dan juga pengalaman saya yang mana duduk dalam bidang ni yang begitu berpuluh tahun, lebih kurang 20 tahun lebih mari dah, bukan hanya setakat apabila kita boleh sepeluang kita untuk nak buat dengan bahasa Melayu dah saat itu, bukan hanya setakat katanya siapa dia boleh mari buat dah. Siapa dia boleh mari buat dah. Oleh dia kena dia ada garisan dia ada crop dia, canjaban dia, dan juga boleh dikatakan ada undang-undang dia. Perlembagaan kerajaan ataupun Rakyat Tamanun dia buka hak rakyat saat itu untuk ada kuasa untuk ada sendiri, media sendiri. Kalau sekiranya kita tilik pada masa sekarang lah ni dalam masyarakat tempat teh kita, radio tempat teh, radio cumcun hak rakyat buat sendiri saat itu banyak dah pada masa sekarang. Tetapi kalau sekiranya tak ada garisan ini, tak ada crop canjaban saat itu, tentu dia jadi masalah bercangkah lah di dalam masyarakat kita ini. Tambah-tambah lagi hak radio kita, lalu tu pihak Saobata dia suruh beri kepada pihak rakyat untuk nak jadi tuan yang sebenarnya, dan juga aku sebagai ketua saat itu, dan juga kita ada jawatan kuasa terdiri daripada tiap-tiap bahagian lebih kurang 40 orang lebih kaki tangan hijau untuk haning, dan juga kita ada penasihat yang orang pakar-pakar saat itu yang tinggi lagi untuk nak jaga, untuk nak bagi atau beri adil, beri kena mengikut bagaimana aku bagi beritahu tadi, baik dalam segi ekonomi, dalam segi masyarakat, dalam segi politik, dalam segi budaya, dalam segi bahasa, apa-apa saja dalam kuasa tempat teh. Lalu itu saya berseru kepada sidang pendengar yang di rumah dan juga di bilik mesyuarat ini, kita mesti kita nak buat siapa dah. Radio dan juga TV ini hak kita. Lalu kita pakat tanggungjawab lagi fikir untuk nak masuk mari kerjasama buat lagu mana. So patut kita ada kemampuan untuk mari buat ruangnya, boleh kita mari. Tetapi ada garisan, ada canjaban dia. Dan saya ingin bagi beritahu garisan-garisan ni sebagai kita dapat boleh ngukur kita masuk kerja sama dah saat itu nak buat macam mana. Dah. Yang pertama sekali iaitu kita kena menegakkan kebangsaan kita, negara kita, agama kita, dan juga pemerintahan dengan cara demokrasi dan juga diraja. Waktu penting pemerintahan mengikut bagaimana perlembagaan kita. Dah. Dan yang kedua pulaknya kita kena mengukuhkan silaturahim dan juga bak kesepahaman biar ada timbul perpaduan ataupun persatuan dalam masyarakat tempat kita di sini. Dan juga itulah yang penting, dan juga budaya yang molek-molek yang baik dalam kawasan tempat kita mesti kena jaga dan juga bagi sokongnya. Dan yang keseterusnya kita maklumat dak ruangnya yang siarkan udara baik TV dan juga radio saat itu kena pihak yang kawan yang sebenar, maklumat yang sebenar. Dak jangan kita dok boh rekoh bijada kelahi berpecah belah dalam masyarakat tempat kita, hak tu tak boleh sama sekali. Tak, kita kena jaga. Tak, siapa dia nak jadi juru hebah ataupun bahagian mana, kena jaga berkait masalah ni. Dan juga yang seterusnya maklumat
dan lain-lain lagi seperti untuk nak kosna barangnya berikan gapo saat itu jadi alat hak ahli penegak saat itu. Hak ni kita mesti kena jaga. Dah jangan menjadi satu apa alat teh hak mereka dari segi ahli apa ni pelabur ataupun nak turukit dan sebagainya. Tapi dia benar kalau sekiranya hasil daripada hak rakyat sebenar, seperti hak tepat teh kita sebenar hak sungguh dah, itu tak apa. Takutnya jadi alat hak ahli penegak lain-lain lagi, itu tak benar sama sekali dah. Dan keseterusnya bercakap perkara yang menjadi kelahi, pecah belah, benda yang keji, benda yang timbul perasaan pecah belah dalam masyarakat, seperti keagamaan, seni budaya, ataupun percaya hak kumpulan ni, tu kita kena elakkan. Dan yang keseterusnya dari segi untuk nak sena maklumat komun kawasan sana itu kena beri adil. Tak kira dari segi mana orang kerja masuk dalam kaki tangan ni kena beri adil. Dan yang keseterusnya kena bagi bersokongnya hak rakyat sana itu, hak rakyat yang sebenar berapa mengikut bagaimana undang-undang ataupun perlembagaan hak negara Thai kita. Tak kira dari segi pengajian, pendidikan, dan juga sumber alias mula jadi suasana seni budaya, agama, adat rusan dan juga masyarakat tempat kita di sini, mesti kita kena beritahu hak-hak rakyat yang sebenarnya. Dan yang keseterusnya, dan juga kita buat semua saat itu akan beri pedah mocok sekali saat itu, beri pedah kepada rakyat kampung, kepada masyarakat tempat kampung. Dan juga orang yang mari berkongsi bersama di dalam media ini kena berada sifat pengerbannya. Itu yang pentingnya. Walaupun tidak ada balah berkenaan dengan duit gaji berapa dia pun, mesti kena masuk kerjasama dalam hal ni. Kalau sekiranya ada sebaliknya, jadi payah sikit nak masuk dah. Itulah yang pentingnya. Dan yang penting laginya kena jaga bahasa kita. Bahasa ni ada satu garis sehat dia juga. Semua saat itu inilah canjaban hak kalau sekiranya siapa dia nak masuk berkongsi bersama dalam kita akan bercara di dalam board hak kita sekali lagi, insya-Allah. Sebagai asas yang paling penting, dan seterusnya kita minta kepada pakar yang sebagai pengacara dan penerbit radio yang cukup berpengalaman, Ustaz Muhammad Saleh Wading, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kepada Tuan Pengerusi, saudara dan saudari yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah satu dimensi baru telah pun timbul lahir di tempat kita, iaitulah radio dan TV bahasa Melayu. Oleh kerana masa begitu cemburu, saya nak sebenarnya banyak hal yang kita sediakan, tapi kita nak show kata hala tuju media bahasa Melayu yang akan timbul ni. Saya nak show kata ada 7 perkara yang mesti diambil kira. Pertama sekali, mengembang maklumat ni tugas utama sebagai sebuah media, tak ada media cetak ataupun media elektronik. Mengembang maklumat ni termasuklah masalah ekonomi seperti disentuh oleh Tokku, masalah masyarakat, masalah berita, masalah pengetahuan umum dan lain-lain. Terutama dalam masalah pengetahuan umum ni, kalau kita tengok di tempat kita ni begitu sikit, begitu apa yang panggil tidak banyak sangat rancangan yang bercirikan pengetahuan umum. Oleh itu media baru yang akan ditubuh ni mestilah berpandu kepada mengembang maklumat. Yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, hala tuju media baru ni hendaklah berusaha untuk membina masyarakat, kerana masyarakat kita segala yang banyak orang sentuh telah begitu parah penyakitnya, begitu teruk keadaannya. Oleh itu apapun yang kita ucapkan yang keluar dari corong radio itu adalah hendaklah berusaha untuk membina masyarakat. Seterusnya, memupuk budaya ni penting sekali, saudara sekalian. Bila sebut budaya, maka timbul 2 hal. Pertama, cara hidup, dan yang kedua, bahasa. Saya nak show lah, misalnya kalau kita tak reti bahasa Melayu yang betul, kita cakap lah bahasa Melayu kampung, ni seni. Dan kadang-kadang kalau kita cakap bahasa Melayu tengah, kita tak reti, membuat orang tak saya dengar pula. Misalnya tekah rima apa ni, saya dengar seorang
jurus heboh dia telah dua orang makan rima. Sudahlah. Saya terkejutkan tutup radio tu. Nah, ni jurus heboh radio ni perempuan wanita, maaf kalau ada sini nah. Dua orang makan rima di Betong. Terkejut nah. Hak beritahu sungguhnya orang apa rima makan orang, tapi oleh kerana bahasa kita tidak betul, oleh itu saya syorkanlah kalau kita tak erti bahasa Melayu, tatah bahasanya tak usah guna, kerana apa hak jadi berterda tu hak jadi masalahnya. Oleh itu kalau kita tak pakar dalam bahasa Melayu, kecek kapung-kapung tu. Marai dua orang makan di rima di Betong. Orang semua faham macam tu. Tapi kalau kita tahu marai dua orang makan rima, dunia ni terbalik saudara sekalian. Nah, oleh itu bahasa ni penting kerana bahasa adalah termasuk dalam budaya. Yang keseterusnya, hala tuju media baru hendaklah menanam nilai-nilai murni. Bila sebut nilai murni, dia ada 15 dimensi saudara sekalian. Saya sekali kerana masa kita sikit dah, saya tak ada hurai. Satu, baik. Yang kedua, berdikari. Yang ketiga, hemah tinggi, hormat menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, rasional, boleh diterima dan bermasyarakat. Ini adalah merupakan nilai-nilai murni yang tidak ambil kira siapa dia pun yang nak nak bercakap, nak masuk campur dalam media baru kita ni. Sebab itulah orang yang nak jadi jurus heboh dalam media ni, dalam radio baru ni, hendaklah faham hala tuju ke mana radio nak akan dibawa. Seterusnya, drama dan hiburan yang positif. Nah, kita tak dapat nafikan lagu, drama dan sebagainya tu dia ada positif dan ada negatif. Oleh itu nak pasal lagu, pasal lagu yang positif. Misalnya lagu Tinggal Luber dan sebagainya, kita buat lah, tak usah pasal lah dalam radio, kita dengar rumah lah nak dengar. Ini satu hal. Seterusnya, sebagai alat pendidikan, radio ni sebagaimana kita maklum ni lah hak yang paling penting sekali dan sekali bahasa yang tepat. Seterusnya, dapat menyahut gagasan ASEAN. Nah, jadi hari ini saudara sekalian, kita kena pisah supaya radio kita ni boleh diterima di ASEAN. Kerana mungkin sikit lagi hari ni melalui internet dan sebagainya, demo boleh dengar suara kita, dan bukan saja di ASEAN, bahkan sama ada global dan lokal, semua tu boleh dengar radio yang kita keluarkan ni sikit lagi. Oleh itu hendaklah dapat menyahut gagasan ASEAN. Dan yang penting bukan publicity tapi reality dan kualiti. Ini penting. Bukan nak menego, bukan nak publicity, nak nama dan sebagainya, tapi hendaklah reality dan yang penting kualiti. Orang nak bercakap radio kena persiapan, kena ada komun, kena ada data yang begitu banyak. Kadang-kadang pergi situ dia mahu kita butuh duit apa saja, kena ingat kata bukan seorang yang dengar, bahkan beribu-ribu, mungkin berjuta orang dengar. Oleh itu bukan publicity tapi reality dan kualiti ini penting. Dan bukan keuntungan tapi kejujuran yang mesti kita lakukan. Siapa pun saja yang bercakap radio, kejujuran ada, dia akan tahan lama. Tapi kalau kita mencari keuntungan, tak banyak hari orang puas dengan kita. Itu secara ringkas dalam waktu yang begitu ringkas. Terima kasih. Ya, dan seterusnya kita mempersilakan Dr. Hamidin Sano untuk menyampaikan. Beliau adalah salah seorang daripada pakar rujuk bahasa Melayu. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita syukur banyak pada Allah Ta'ala bahawa ini merupakan takdir yang tak pernah diduga dan satu mimpi yang tak pernah dicari. Allah beri kita dengan usaha, fikir dan banyak resah, banyak gelisah. Hari ini merupakan hari sejarah. Kita ada TV berbahasa Melayu. Apabila kita cakap berbahasa Melayu, kadang-kadang tak pergi banyak dah. Tersebut bahasa Melayu pun tak kena dah. Jadi bahasa Melayu ini secara tidak langsung kita sudah orang kata tersasul. Saya suka dengan Ustaz tu Soleh. Dia banyak hal-hal yang yang menggelikan.
Nah, ya. Jadi kita tak perasan, kita tak sedar, kita kena kecek apa kecek Melayu. Lepas tu kita pun tak nak tegar dia. Sebab kita pakai katik. Bahasa Melayu tu kita guna juga. Sedangkan ini sudah jauh sekali salahnya. Nah, tapi dalam segi bahasa sosial comel lah Melayu comel sekali. Nah, itu dapat kita kongsi pengertian ataupun kongsi beberapa aspek tertentu dari segi bahasa. Yang kedua, apabila kita juga soal bahasa, memang perlu sekali. Kalau kita orang tua ni tak ada nak belajar, tak ada nak tengok semua aspek. Sebab bahasa itu benda-benda yang sensitif. Macam tadi Ustaz Saleh cakap tu. Rima makan orang makan rima ke. Jadi sensitif. Lepas tu pula jatuh nilai tu. Tapi oleh kerana kita tidak memahami struktur ataupun susunan bahasa, kita tak merasa apa yang digunakan secara salah, tak terasa apa-apa. Ini bahaya. Sebagai sebuah masyarakat yang juga kita mempunyai pemikiran, juga mempunyai perasaan, juga kita mempunyai satu nilai budaya. Kita sebut bahasa, sebut budaya. Kadang orang tak faham apa itu budaya. Dari mana budaya ini datang? Kalau orang belajar hak sekolah-sekolah tu, insya-Allah dia boleh